Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita tengah test live kita. Hmm, so so mungkin boleh komen kalau dengar, sebab saya dah lama tak buat live. Tapi insya-Allah kita cuba tengok apa yang kita boleh buat hari ni. Alright. So cuba transition video. Alright. Boleh komen tak kalau background music lagi kuat daripada suara? Kita slowkan sikit background music. Actually kita nak cuba live nanti, because dalam keadaan PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh nak ke mana-mana kan. So saya akan cuba untuk bersama dengan tuan-tuan, mungkin satu hari kita akan baca buku dan kita akan review buku-buku yang menarik. So saya bercadang untuk baca buku dan mungkin ada juga topik-topik yang mungkin kita nak share sama-sama. So hari ni kita akan cuba test sahaja dulu kita punya live streaming. Kalau tuan-tuan dapat tengok saya dengan jelas dan dapat dengar suara saya dengan jelas, insya-Allah kita in the right track lah. Otherwise kita kena review balik apa benda yang perlu diperbaiki. Astagfirullahaladzim. Gila depan. Gila depan. Astagfirullahaladzim. Budak-budak tuan-tuan. So insya-Allah kita akan cuba untuk tengok
Waalaikumsalam. Okay, sorry. Tadi ada gangguan. Biasalah, work from home. Anak-anak pun nak work together juga kan. So insyaAllah hari ni saya akan bacakan satu chapter daripada buku Al-Rijal. InsyaAllah buku ni boleh tuan-tuan dapat dari publisher. Saya letak di komen. Arba'in Publication. Arba'in Publication ni adalah usaha daripada Dr. Umar Muhammad Nur. Tuan-tuan boleh dapatkan buku beliau. Dan buku Al-Rijal ni adalah buku yang latest lah, yang dikeluarkan oleh beliau dan sahabat-sahabat beliau, insyaAllah. Okay, so kita baca satu chapter. Ibnu Mas'ud, orang yang berilmu mesti berbeza. Chapter ini mengenai seorang ikon yang bernama Ibnu Mas'ud. Tajuk kecilnya adalah orang berilmu mesti berbeza. Kita mulakan perbincangan kita dengan menyebut kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk dalam kalangan yang terawal masuk Islam di Mekah. Selepas berhijrah ke Madinah, beliau selalu mengiringi Nabi ke mana sahaja baginda pergi. Saya dah tutup audio, tuan-tuan. Lagi saya cakap tu. Okay, alright. Selepas berhijrah ke Madinah, beliau selalu mengiringi Nabi ke mana sahaja baginda pergi. Secara sukarela, beliau menjaga selipar Nabi apabila baginda masuk atau keluar dari satu tempat. Itu sebabnya beliau dikenal dikenal dengan gelaran Sahib Nal Rasulillah, penjaga selipar Nabi. Keagrapan hubungan dengan Nabi memberikan ilmu dan hikmah bagi Ibnu Mas'ud. Selepas baginda wafat, beliau dikenali sebagai sahabat Nabi yang sangat alim. Imam Al-Dahbi mengatakan bahawa beliau termasuk salah seorang ulama yang bijak. Keilmuan ilmi yang membuat pemikiran dan sikap Ibnu Mas'ud berbeza dengan kebanyakan orang lain. Satu hari, Abdullah bin Mas'ud telah berniaga bahan makanan di pasar. Selepas menjual barangan jualannya, beliau memasukkan wang ke dalam sebuah beg duit. Beberapa saat kemudian, beliau bangkit. Apabila mencari wang hasil jualannya, beliau tidak menemui wang tersebut. Beliau berkata, semasa aku duduk tadi, wang itu masih ada. Apabila aku berdiri, ia telah hilang. Apabila diperhatikan beg duit tempat menyimpan wang terbuka, maknanya seseorang telah mencuri wang tersebut. Orang ramai yang simpati kepada Ibnu Mas'ud menjadi sangat marah. Mereka menyumpah dan mendoakan keburukan kepada pencuri tersebut. Mereka berkata, "Ya Allah, potonglah tangan pencuri itu, yang ya Allah, timpakanlah hukuman ke atasnya." Mendengar ucapan orang-orang ini, Ibnu Mas'ud yang menjadi mangsa pencurian malah berkata, "Ya Allah, sekiranya orang itu mencuri kerana memerlukan, maka berkatilah wang tersebut untuknya. Sekiranya dia mencuri kerana tergamak melakukan maksiat, maka jadikanlah pencurian itu dosa yang terakhir untuknya." Perbezaan orang berilmu. Sikap orang berilmu berbeza dengan kalangan yang tidak berilmu. Ilmu menyedarkan kita perkara-perkara yang diabaikan oleh orang jahil. Dengan ilmu, kita mengetahui hakikat sebenar kehidupan yang bersifat sementara. Kita mengetahui adanya akhirat, tempat kita kembali suatu hari nanti. Sekaligus kita meyakini adanya Tuhan yang selalu mengawasi ucapan dan perilaku kita. Justru orang berilmu mesti berbeza dengan orang yang tidak berilmu. Perbezaan tersebut terselah dalam semua aspek kehidupannya.
salah satu dalam memandang dan mentafsirkan peristiwa yang berlaku. Apabila orang jahil mentafsirkannya mengikut kaedah kebendaan, orang berilmu mentafsirkannya mengikut kaedah keakhiratan. Objek yang dilihat sama namun pentafsirannya berbeza. Al-Quran menceritakan bahawa apabila Qarun yang super kaya mendedahkan kemewahan di hadapan orang ramai, orang jahil menginginkan kehidupan seperti dirinya. Mereka berkata, duhai indahnya hidup ini, sekiranya aku memiliki harta seperti Qarun. Pada masa yang sama, orang berilmu diceritakan melihat kekayaan Qarun dengan tafsiran yang berbeza. Harta yang sekadar untuk dipamerkan tiada manfaat selain menciptakan khayalan palsu di minda orang jahil. Syurga Allah lebih baik daripada harta jutawan palsu ini. Itu kerana syurga adalah hakikat yang nyata dan kekal. Allah berfirman yang bermaksud, berkata orang yang diberikan ilmu, celaka kamu, ganjaran Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia tidak akan diperolehi melainkan oleh kalangan yang bersabar. Al-Qasas ayat 80. Sesungguhnya ramai orang seperti Qarun di kaca-kaca TV dan internet. Mereka bergambar di sebelah kereta mewah dan rumah megah untuk menarik orang jahil bekerja untuk mereka dan menjual barangan mereka. Sikap anda apabila melihat perkara itu menentukan tempat anda sama ada dalam kalangan berilmu atau tidak, ataukah tidak. Ilmu dan kehidupan. Ilmu dan kehidupan. Ilmu dalam Islam bersifat menyedarkan. Ia menyedarkan manusia daripada hakikat-hakikat yang selama ini tidak disedari. Keadaan orang yang mendapat ilmu seperti orang buta yang tiba-tiba boleh melihat, atau seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan tiba-tiba diterangi cahaya. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, semakin bijak dia dalam menjalani susah senang kehidupan dunia. Sebagai contoh, minda orang berilmu apabila tertimpa musibah tidak sama dengan minda orang jahil. Apabila orang jahil merungut dan berputus asa, orang berilmu tetap positif dan bersyukur. Sekejap tuan-tuan, kasut hilang. Okey. Ini sangat baik kalau kita nak ada mindset di saat kita ditimpa musibah ni tuan-tuan. Penulis ini mengajak kita untuk berfikir bahawa orang yang berilmu tu sentiasa melihat angle yang positif. Jadi kalau kita tengok keadaan sekarang ni, penulis mengajak kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Walaupun keadaan kita ni, ramailah orang rasa susah, tak boleh keluar, tak boleh nak jumpa sanak saudara, kerja pun ada yang berkemungkinan dapat separuh gaji, majikan pening kepala sebab banyak income atau pendapatan yang disekat. Tapi dalam penulisan ni kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sambung lagi, suatu hari seorang wanita solehah tersadung batu sehingga patah satu kuku kakinya. Beliau hanya tertawa melihat darah mengalir dari jarinya itu. Seseorang bertanya, "Tidakkah engkau merasa sakit?" Beliau menjawab, "Kelazatan pahalanya menghilangkan kesakitan tersebut." Ihya Ulum al-Din. Pastinya beliau mengetahui sabda Nabi, Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya dugaan. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya dugaan. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, Dia akan menimpakan bala kepadanya. Siapa yang reda
maka ia akan mendapat keredaan. Siapa yang benci, ia akan mendapat kebencian. Hadis Nabi ya tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya dugaan. Tuan-tuan tengok, kalau kita tengok COVID-19 ni, dugaannya besar. Tuan-tuan tak boleh pergi bekerja, tuan-tuan tidak boleh keluar, tuan-tuan kena duduk rumah. Banyak benda yang tuan-tuan tak boleh buat. Besar dugaannya, balasannya juga akan sesuai besarnya juga, insya-Allah. Dan hadis ini diteruskan pula dengan, jika Allah mencintai satu kaum, dia akan menimpakan bala kepadanya. Jika Allah mencintai satu kaum, dia akan menimpakan bala kepadanya. Siapa yang reda, maka ia akan mendapat keredaannya. Siapa yang benci, ia akan mendapat kebenciannya. Allah sayang kepada kita, Allah turunkan bala kepada kita. Allah sayang pada kita, Allah turunkan bala kepada kita. Tapi siapa yang reda dengan bala yang Allah turunkan ini, ujian yang Allah turunkan ini, maka dia akan mendapat keredaan Allah. Dan malah siapa pula yang membenci apa ujian yang Allah timpakan kepada kita ni, maka Allah pun membencinya. Jadi tuan-tuan, secara zahirnya hadis ini, dia akan menentu sifat kita. Sama ada kita boleh reda dengan apa yang Allah berikan kepada kita, atau kita nak membenci Allah. Benci ni dalam konteks merongut, atau kata susah, tak faham lah, itulah, inilah, merongut lah, sepanjang-panjangnya merongut. Jadi tak dapatlah reda Allah. Dan kita tahu hakikat duduk di dunia ni adalah untuk mendapatkan reda Allah. Saya sambung lagi. Kisah-kisah Ibnu Mas'ud di atas memberi kita contoh lain. Apabila orang jahil terlalu mudah menyalahkan, orang berilmu membuka pelbagai kemungkinan. Mungkinkah orang yang mencuri itu tengah memerlukan? Mungkin dia terpaksa untuk membeli ubat bagi anaknya yang sakit dan lain sebagainya. Perbuatan mencuri memang satu jenayah, tapi solusi jenayah tidak semestinya berbentuk hukuman. Seperkara lagi Ibnu Mas'ud adalah mangsa pencurian ini, beliau berhak menuntut hukuman atau memaafkan, dan beliau memilih memaafkan daripada menghukum. Tengok tuan-tuan, tadi Ibnu Mas'ud dia hilang duit dia, dan dia doa kepada orang yang mencuri duit dia tadi tu dengan, kalau orang tu perlu maka dia maafkan orang tu. Kalau orang tu tak perlu tapi dia tergamak untuk melakukan maksiat, maka dia doa, Ibnu Mas'ud doakan orang tu agar itu adalah maksiat yang terakhir dia boleh buat. Tengok orang yang berilmu tuan-tuan, bukannya calang-calang boleh sampai ke makam tu, tapi kita cuba usaha untuk sampai ke makam itu, insya-Allah. Akhlak pembaca Al-Quran. Ramadan lagi 25 hari, 24 hari. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang yang membaca Al-Quran juga, dan orang yang sayang kepada Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kita baca sikit lagi. Akhlak pembaca Al-Quran. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu Al-Quran. Justru seseorang yang memiliki ilmu Al-Quran mesti menampilkan sebaik-baik akhlak. Siapa yang membaca dan menghafal sebahagian Al-Quran termasuk dalam perkara ini. Apa fungsi ilmu kalau kita tidak membezakan kita dengan orang jahil? Abdullah bin Mas'ud berkata, seorang pembaca Al-Quran dapat dibezakan dengan solat malam harinya apabila orang lain tertidur, dengan puasa siang hari apabila orang lain tidak berpuasa, dengan kesedihannya apabila orang lain bergembira, dan dengan diamnya apabila orang lain melakukan dosa, dengan khusyuknya apabila orang lain bergurau.
selayaknya pembaca Al-Quran menjadi orang yang mudah menangis, sering bersedih, penyabar dan tenang. Tidak patut bagi pembaca Al-Quran sukar didekati, lalai, suka berteriak, sering tertawa dan kasar. Semoga kita termasuk dalam kalangan ahli ilmu Al-Quran, insyaAllah, amin. Jadi buku ini adalah buku tulisan macam mana tak? Buku tulisan guru saya, Dr. Umar Muhammad Noor, yang sekarang ni menjadi pensyarah fakulti hadis di USM, Universiti Sains Malaysia. Dan buku ini tak salah saya harga dia RM30 atau RM25, saya tak ingat. Tapi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Buku ni sangat-sangat bagus. Banyak ikon-ikon yang didatangkan. Tadi kita dah baca Ibnu Mas'ud, dan banyak ikon yang tuan-tuan boleh dapat kat sini. Saya rasa ada lebih kurang dalam 30 ikon, daripada sahabat-sahabat Nabi sampailah imam contemporary yang terkini, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja. Dan saya sebenarnya berhajat untuk kita satu hari membaca satu chapter daripada buku ini. Dan saya tak jual buku ni. Tuan-tuan boleh pergi ke page Arma'in Publication dan tanya di sana, insya-Allah. Ataupun nanti saya sediakan link Shopee untuk tuan-tuan dapatkan buku ini, iaitu buku ikon Rijal ini. Ada 30 ikon kesemuanya. Hari ini kita baca dan kita khatam Ibnu Mas'ud, dan kita ada lagi 29 ikon untuk kita khatam. Tapi saya rasa kalau saya nak khatamkan buku ni sepanjang tempoh PKP kita ni, saya kena call dulu Dr. Omar kot, atau Dr. Omar kalau tengok live ni, dia boleh izinkan untuk kita khatamkan buku ni, insya-Allah. Jazakallah khair kepada semua yang menonton. Saya tak pasti berapa ramai yang menonton ni. Tak ada orang pun yang menonton. Tapi saya akan biarkan dia jadi record, dan tuan-tuan boleh tengok record yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada tambah baik, tuan-tuan boleh terus message saya di Facebook nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.